Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, dan adalah mereka itu sangat-sangat mengamati, situ, sangat-sangat mengamati, sangat-sangat meneliti, ya, menghalusi, meneliti dan jaga-jaga. Dia panggil ikhtiyat, sifat cermat. Betul Nabi kata al-war'u hasan walakin fil ulama'i ahsan. Sifat wara' itu elok, tapi pada ulama' itu lebih elok. Wara' mana berjaga-jaga, mana sifat berhati-hati. Baik. Dan adalah mereka yang di golongan ulama-ulama sufiah atau golongan arifin, mereka sangat-sangat bersifat dengan mengamati dan jaga dan ingat dan memelihara segala waktu ibadah. Ya, tentang ibadat mereka sangat-sangat memelihara, sebab ia adalah tuntutan daripada mahbub, orang yang kita kasih. Siapa dia? Allah Ta'ala. Maka kalau benar kasih dan cinta dia kepada Tuhan, segala surahan Allah kekasihnya akan diamat-amati sungguh. Itu sifat dia berkasih. Kalau dia main-main, itu kasih dia belum matang. Kalau matang kasih dia, confirm dia akan jaga dan dia akan cari jalan macam mana untuk menarik kemesraan kasih dia. Ya, itulah kasih sayang Allah Ta'ala, keridaan Tuhan. Maka keridaan Tuhan tu ada dalam mana? Ibadah. Ya, 3 dalam 3. Diselitkan 3 dalam 3. Rida tu diselut dalam apa? Dalam ibadah. Dalam ibadat ada mardatillah, dan mardatillah ni ialah benda yang paling besar dalam kehidupan semua makhluk. Quran kata waridwanum minallahi akbar. Ridha dari Tuhan itu paling besar. Man wajadallahu wajada kulla syai' wa man faqadallahu faqada kulla syai'. Siapa dapat Allah Ta'ala, dia dapat segala-galanya. Siapa tak dapat Tuhan, dia tak dapat segala-galanya. Apa dia dapat? Marda, ridha Tuhan. Jadi di mana letak ridha? Dalam ibadah, dalam mentaati Allah Ta'ala, bita'ah. Lawan dia pula ia al-ghadab, kemurkaan Tuhan. Di mana ada? Bil maksiyah. Badan dekat maksiat, dalam maksiat tu dia racun. Ya. Apa racun dia? Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, wilayah, makam kewalian. Duduk di mana? Bil qalbil arif, dalam qalbi orang arif. Mana kewalian tu bukan kat luar, dekat dalam qalbi dia. Futuhat, makrifat, itu semua akan dibincang di belakang, jangan. Jadi maknanya pengawasan segala ibadat dengan waktunya kita cermat, itu menandakan orang itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan orang yang sungguh-sungguh menjaga kemesraan cinta dia dengan Tuhan dia. Ya, dan jalan ke Tuhan ialah kecintaan. Tak ada cinta, tak ada rindu, dia tak ada jam. Qalbi kita akan jam. Cari jalan sampai rindu yang kuat dengan Ta'ala dia, baru dibuka. Bila kerinduan kuat, baru dia apa? Rafa'tul hijab, aku buka hijab. Jadi kita nak terbuka hijab tak? Nak. Tuan-tuan nak duduk dalam penjara ke nak duduk luar penjara? Nak duduk dalam penjara? Nak duduk luar lah, tuan-tuan. Ya, jangan jiwa kita dipenjara oleh makhluk. Ya, keluar. Qalbi kita ni keluar, jangan ditawan oleh makhluk. Ya, keluar tu menghadap kepada raja segala raja, huwallahu ta'ala. Tu. Artinya sekali-kali tiada mensia-siakan mereka itu akan satu waktu pun, melainkan berisi sekaliannya dengan ibadah. Itu dan nakkan isyarat fi kulli lamhatin wa nah, tiap-tiap lamha kelipan mata, tiap-tiap nafas kita dengan dia. Ya. Selama ni kita tiap-tiap nafas dengan makhluk. Dalam semayang tu, menghadap Tuhan tu, Allah, dah sampai pulau besar. Allah Akbar sampai main din. Hati dia mengayau. Jasad dia menghadap ni. Rohani lintang pukang. Sebab apa? Masjun. Rohani dia dipenjara. Ikat oleh makhluk, maka dia nampak makhluk. Sekarang keluar. Keluar daripada ikatan khalqiyah, menuju kepada fadha'us syuhud, ya, padang luas musyahadah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu tasawuf. Sebab kita semua ni ada kelayakan. Ya, kalbi kita ni, roh sid dia berkelayakan dan dah pernah dibutajadikan makrifat dengan Allah di alam roh tu. Ya, di alam zarri. Alastu bi rabbikum qalu bala. Dia kata bala, tuan dia dah kenal. Ya. Ketika itu dia bersendirian dengan roh saja. Hakikat diri kita.
Ni sangka tak ada lagi. Bila Tuhan turunkan alam mulki sekarang dipasang dengan sangka. Macam-macam warna, macam pensil, macam saiz, macam bentuk ada. Tu tak kisahlah. Yang penting dalam tu. Yang dalam tu kita nak pakai. Tarik balik supaya dia kenal balik. Sebab bila duduk alam ni Tuhan uji dengan nafsu, syaitan, dunia, betongan langgan terbalik macam-macam ni. Akan datangkan Rasul nak tarik balik. Atau hikmat didatangkan para utusan Allah Ta'ala yang bersudahan dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini apa semua kita bincang ni yang dibawa oleh baginda salam ialah mengenal dan mendampingkan diri kepada Ta'ala. Tadi kitab pertama dipanggil Tauhid Am. Kitab yang kedua ni Tauhid Khas. Tauhid Am membina akidah. Adapun Tauhid Khas membina mukasyafah, pembukaan rohani dia. Lagi dekat. Mengenal dengan lebih dekat kepada Allah SWT. Artinya sekali tiada mensia-siakan mereka akan satu waktu. Tengok. Main tauhid dijaga betul ni. Khidmat. Tiap-tiap waktu dia kena isikan. Sebab tiap-tiap nafas kita ada dua hukum. Kita tarik nafas, kita lepas nafas, dia ada dua hukum. Satu ittisal, satu lagi panggil infisal. Ittisal dia makin rapat. Bila dia fokus tiap-tiap nafas dengan Ta'ala, dia makin rapat. Dia duduk dalam maqamul qurbi. Tapi kalau dia lalai dan bawa penuh dengan maksiat, itu imbiat lagi terjauh. Dia turun nafas, tarik nafas jauh, lepas nafas makin jauh. Kejauhan insan dengan Ta'ala menyebabkan berlaku satu bahaya besar. Kedaifan iman dia akan berlaku. Iman dia lemah. Bila lemah, bila syaitan nak suruh jenjit, dia tak payah bertumbuk, dia jenjit. Dia akan ikut macam bodoh. Tu. Jangan biarkan kita sedemikian maknanya. Kita kena berlawan sampai kita boleh keluar daripada belenggu nafsu dia. Boleh keluar tu nikmat besar. Khuruju minan nafsi ni'matul uzma. Dapat keluar daripada belenggu nafsu tu nikmat besar. Fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sebab dia hijab, dinding antara engkau dengan Tuhan. Jadi azab paling besar dalam dunia apa? Bila qalbi terhijab dengan Tuhan, terdinding dengan Tuhan. Hijabuz zunub, hijabul ghaflah, hijab maksiat, hijab zunub dosa, hijab kelalaian, semua hijab. Jadi kita nak proses supaya terbuka, inkishaf, habis. Sesekali tiada mensisihkan mereka akan satu waktu, melainkan berisi sekalian waktu dia tu dengan ibadah. Cantik aja. Ibadat ni berbagai jenis lah. Makan bukan jadi ibadat kalau kita niatkan betul. Jadi mana dia buat tu semua cantik. Dia makan dia cantik. Dia berjalan cantik. Dia bekerja dia cantik. Mana kerja dia apa? Diikat dengan hukum syar'i, dengan hukum syarak. Mana dia makin dekat dengan Ta'ala. Kebajikan bertuhan mereka itu. Kemudian maka tatkala disurat orang akan segala ilmu. Ni cerita asal Ni belum masuk tajuk asal ilmu tasawuf ni, ilmu arif billah yang perjalanan ni. Dan didabit, dibuat maknanya catatan-catatan maka mengaranglah oleh segala fuqaha dan usuliyun dan akan ilmu fiqh. Fuqaha ulama fiqh, usuliyun itu ulama usul fiqh. Dalam bagian fiqh gitu. Fiqh ada furu' fiqh, usul fiqh, qawaid fiqh, mustalah fiqh, macam-macam tu. Dan ilmu usul mana ilmu usuluddin. Dan ilmu tafsir dan ilmu hadis, sebab secara zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sebut secara ijmal sekali pun tafaqquh fid din. Tafaqquh mana mendalami dalam urusan ilmu agama. Maka dalam ilmu agama tu banyak ulama pecah tauhid, dia pecahkan balik. Ni bahagian akidah, ni bahagian ni. Tu. Dan sekurang-kurang bahagian 3. Ia adalah pembersihan akidah. Dalaman dipanggil ilmu tauhid, ilmu usul, fiqhul akbar, macam nama dia. Membersihkan pula bahagian ibadah, jangan masuk bid'ah yang dalalah. Bid'ah banyak. Wahabi dibantai sesat semua. Wahabi kan, boleh. Dia ada bid'ah sampai peringkat wajibah pun ada. Bid'ah, benda yang Nabi tak buat, kita buat bid'ah. Tapi ada wajib. Nabi tak kumpul Quran, tapi zaman Sayyidina Uthman dia kumpul Quran bid'ah, tapi itu wajib. Kata kumpul banyak yang hufaz hafid Quran dan syahid kan. Jadi bid'ah masukkan bid'ah ad-dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi kita tak mau ibadat kita termasuk dalam jumlah bid'ah yang dhalalah.
Aku nak dah buat siap, akidah dah cantik, ibadat dah cantik. Sekarang nak jaga, jangan dirosak. Pokok dah tunggu dah mula berbuah, jaga sampul betul-betul. Kan ulat masuk kan kacau. Itu ilmu tasawuf punya peranan. Ilmu tasawuf dia nak jaga kawal, iaitu pembersihan tempat yang paling besar penghargaan tempat tilik Tuhan ialah al-qalb, rohani dia tu. Jangan dia kotor di Tuhan ijek kan. Itu mana 3 ilmu tu paling kurang. Ya. Bahasa dia al-Islamun nazif fatanazzafu fa innahu la yadkhulu jannah illa nazif. Islam ialah agama yang bersih, maka hendaklah kamu melakukan pembersihan. Ya, maka tidak akan masuk syurga melainkan orang yang bersih. Bersih tu akidahnya bersih, amalan bersih, hala 7 dia pun dalaman pun siap cantik. Insya-Allah tamam. Atau akan sediakan tempat di sana yang elok. Ya. Jangan dia kotor. Akidah kotor, syirik di bawah. Itu habis dah out terus. Ya. Atau akidah betul, amalan pula bintang pukang PK tak wajib pun sangkut juga ditolak. Atau amalan PK cantik tapi dalam pula tak. Dah dia main dengan apa sifat dalaman, dengan besarkan diri lah, membangga macam-macam pun out juga. Jadi set 3-3 tu paling tidak dia bersih, insya-Allah. Habis. Kemudian tatkala di surat, mana ulama dulu menyurat mengarang, ya, ilmu ni termasuk ilmu fiqh, usul fiqh, tafsir, hadis, dan mengarang pula oleh beberapa lelaki daripada mereka yang daripada ahli tasawuf, ada panggil rijal para aulia, akan jalan ibadah. Contoh macam Imam Ghazali kan, semua ilmu tu dikarang dalam satu kitab dia. Suluddin dia di awal, tengah fiqh, ujung dia tasawuf. Kepada Tuhan mereka itu, dan mentabit mereka itu akan dia. Sebab tu dulu dia orang nak menghayati ilmu sufi ni, ilmu perjalanan kerohanian Rasulullah SAW yang ada pada arif-arif billah. Mereka nak belajar banyak, dia nak dapat, dia duduk sekali. Ya, dia orang duduk sekali dengan mursyid-mursyid tu, baru dia dapat menimba ilmu tu. Jadi memandangkan penting benda ni, jasa baik Imam Ghazali, dia tadwinkan, dia bukukan buku, dia tulis. Jadi kita dapat manfaat. Walaupun kadang kita dah tak sezaman dengan dia, tapi pembawakan hidup dia yang berteraskan kepada Quran dan sunnah zahir dan batin dapat kita hayati. Itu maksud dia. Besar ni jasa ulama-ulama dulu dikarang dia. Ini orang dah karang pula, di komen pula. Wah, dia maudhu pasal orang, dia kena hadis gitu. Cikgu Abi ni kadang-kadang genang sakal kepada kita. Dia baca ihya, dia tanda. Ya, dia baca apa tu hadis dhaif. Dia tak baca atas tu hadis sahih dia. Dia tak baca atas tu kepala bab tu Quran. Imam Ghazali style dia nulis ihya, dia letak nas dalam bab semua Quran. Quran lebih besar hujah dia segala-gala. Lepas Quran bawa dia hadis sahih, Quran ni bawa hadis dhaif. Ditaksir, dia nak membanyakkan lagi. Ya. Dan hadis dhaif pula kalau qawi yang antara kuat dia pergi pindah pada hasan di ghairi. Dalam ada hadis kan. Wahabi ni mata sipit sebelah. Dia banyak kelabu. Dia nampak Mizara, dia Mizara dia nampak. Dan di dalam Ihya Ulumuddin, ya, maka jadilah ilmu tasawuf pada ketika itu daripada jumlah ilmu agama Islam yang ditabit, yang sudah ditakrirkan akan dia dengan beberapa dalil yang dikeluarkan daripada Al-Quran. Semua pembahasan ilmu sufi diambil daripada Quran, ya, dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada beberapa adalah itu bagi semata-mata ibadah juga kepada Allah Taala. Tuan-tuan kalau buka dalam kitab Minhaj, ada satu pengakuan ikhlas daripada Ibnu Harazin. Ya, Ibnu Harazin ulama besar. Bila dibaca je Ihya, dia komen. Ya, dia komen Ihya gini kan. Sampai dia nak bakar kita Ihya. Akhirnya malam dimimpi baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Imam Ghazali. Dimimpi dia sendiri. Kemudian Imam Ghazali komen, tunjukkan dia Rasulullah, kitab Sayyidina Ihya ni telah dipersalahkan oleh Rasulullah. Semak kitab ni sebaik-baiknya. Rasulullah takrir kitab tu elok. Sayyidina Abu Bakar pun mengaku, baik, sekarang kitab ni adalah telah disahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka hukuman orang menuduh apa? Kena rotan. Tapi yang merotan jauh dia Sayyidina Umar. Yang Umar rotan tadi. Jadi bila dirotan saja lebih kurang 3 kali rotan,
Kemudian kata Imam Ghazali, tak boleh saya maafkan. Terus Ibn Hazm sadar daripada mimpi dia, dan belakang dia berjalur 3 hutan. Dia punya bisa sakit dia, Masya Allah. Dia berselawat kepada baginda Salam. Malam kedua dia mimpi balik baginda Salam, dan Rasulullah SAW menyapu akan bekas. Rasulullah sapu, maka hilanglah sakit dia, tapi tanda tu ada lagi sebagai peringatan. 3 jalur tuan tu, mujur dia dah wafat dah. Kalau dia tak ada, kita tunjuk ke Wahabi. Kau nampak ni 3 jalur ni, kau nak apa? Kau nak 5. Kau nak main ihya ni, kau kena bantai 5 jalur macam tu. Ada Ibn Hazm, dia mengaku dia sendiri tu. Yang berlaku pada diri dia sendiri bila dia komen Ihya Ulumuddin ni. Bukan jalan-jalan karangan wali-wali besar dan ni. Orang dulu-dulu, Masya Allah. Kau cakap Wahabi tak, itu mimpi ke dia. Yang kau tak cakap yang beruk baik yang kau. Kau tahu mimpi Rasulullah betul tak betul? Kau betulkan mara'ani fil manam fasayran ya kadzatan. Macam mimpi aku, maka dia berpulang melihat aku cara jaga. Itu hadis sahih. Macam Wahabi dan kemudian daripada bawah adalah semata-mata ibadah juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita Ihya Ulumuddin, maka jadi ilmu tasawuf tadi apa? Pada ketiga itu jumlah ilmu agama Islam yang ditabitkan sudah ada maknanya keterangan-keterangan yang jelas dan telah dibukukan mana beberapa dalil yang dikeluarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi keistimewaan Ihya dia lain lah ni. Dia ulama-ulama semua ada istimewa masing-masing. Kalau Ihya ni dia kumpul ketiga ilmu tadi, kan? Kalau kita lain, kalau fiqh kita mengaji sampai besar-besar berapa mazhab kita bahas pun fiqh kan. Ya, kalau usuluddin kita bahas lah berapa tinggi 10 kulit kitab kali pun usuluddin ni. Ya. Al-Imam Ghazali tak, dia masuk 3 kali. Dia masuk awal usul, tengah fiqh, ujung tasawuf. 3 cukup. Tu kelebihan dia. Masing-masing punya ada kelebihan. Kalau Ibn Athaillah As-Sakandari pula, dia punya style orang tak ada buat. Orang pun tak terfikir. Hikam Ibn Athaillah, hikam sebuah kitab tu, dia kumpulkan semua dalam munajat di belakang. Itu cara dia pula. Ya, isi kandung kitab semua tu dikumpulkan dalam munajat. Itu masing-masing ada kelebihan dia lain. Itu di antara dia lah. Habis itu di antara sejarah awal perjalanan golongan arifin billah dalam mereka ni mengumpulkan makna kitab, membuat maknanya penjelasan yang lebih terang, lebih mudah, ialah mereka buat karangan-karangan yang begitu banyak. Ya, asal mulanya mereka nak duduk dengan orang sufi, kalau nak ambil tu duduk sekali. Dan satu lagi, maka diketahui daripada segala perkataan yang tersebut itu akan bahawasanya tiada farak, tiada perbezaan antara mazhab sufiyah dan barang yang atasnya segala fuqaha, ya, daripada segala hukum ibadah mereka kepada Allah Ta'ala. Tetapi bahawa sungguhnya sufiyah telah mengambil mereka itu bagi diri mereka itu atas jalan ikhtiyat cermat. Sebab dia ada 2 hukum. Satu dia panggil hukmil syar'i, satu dia panggil hukmil war'i. Ya, hukum syarak tu fiqh. Adapun hukmil war'i, hukum wara', itu ilmu apa? Ilmu tasawuf atau ilmu sir ataupun perjalanan para arif billah. Dia panggil hukmil war'i. Dia mengambil hukum lebih wara'. Dengan tidak menghilangkan asal hukum syarak, tetap sama je, tak ada masalah. Kemudian ambil jalan ikhtiyat, jalan cermat. Dan fiqh kita pun ada kan. Ya. Apa disebut? At-taqwa khairun minal fatwa. Ya, fatwa tapi takwa lebih baik. Kita bertakwa lebih baik daripada fatwa. Segi fatwa tak boleh, kita boleh fatwa gini hukum fiqh macam-macam. Tapi jangan lupa ambil hukum takwa. Takwa terlebih besar, ya. Sebab segala kebajikan dia duduk di atas paksi takwa. Ada takwa zahir dan batin, semua kebajikan akan dapat. Taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ila. Takut ke Tuhan tu midar, paksi segala kebajikan dunia akhirat. Wa tiba'u ahwa, mengikut nafsu itu syar, kejahatan hail yang menghijab engkau dengan Tuhanmu. Itu dia.
dan haluba dengan barang yang atau lebih kuat daripada segala mazhab, iaitu yang diiktirafkan akan dia. Mana kalau kaul ikhtilaf diambil lebih kuat, lebih ihtiyat, dan mereka itu serta ijma' dan sehabis-habis tuntut, maknanya sehabis-habis pendetilan ialah ilmu tasawuf, ilmu sufi. Sebab dia pada ilmu yang terus nak bawa kepada penyembahan, terus menghadap kepada hadrat Allah SWT. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan tu cantik, dia nak benda yang paling cantik, rohani, zahir dan batin kita cantik, secantik-cantik. Itu yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada al-fasul awal bin nusus allati tu'khadhu minha hadzal ilm. Ini akan masuk pasal yang pertama, nas daripada Quran dan hadis yang diambil ilmu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Ya Rabb.